Okey, soalan yang keempat. Ya, soalan daripada Percubaan Perlis 2020, kertas 2, soalan nombor 8B. Okey, soalan dia, dalam sebuah sekolah, 180 pelajar menduduki peperiksaan matematik tambahan. Markah yang diperoleh didapati bertabur secara normal dengan min 48 markah dan sisihan piawai 6 markah. Okey, kita keluarkan dahulu maklumat yang diberi. Ya, kita ada N sama dengan 180, min kita adalah 48 dan sisihan piawainya bersamaan dengan 6. Boleh? Okey, soalan dia, sekiranya seorang pelajar dipilih secara rawak, cari kebarangkalian. Okey, soalannya cari kebarangkalian. Pelajar tersebut mendapat markah di antara 35 dan 66 markah. Okey, perhatikan ini markah. 35 dan 66 markah. Maka ini adalah nilai X kita. So, kita ada dua nilai X. Okay? So, ingat dalam taburan normal ni, kita cuma ada satu rumus saja, iaitu rumus Z. Jadi, lepas X, apa kita nak buat? Jadi, di sini, kita akan cikgu akan nak tunjukkan satu teknik yang cikgu namakan teknik tab for Y, ya, bagi membantu pelajar mengeluarkan maklumat. Jadi kita nak memproses maklumat tu untuk menjawab soalan, iaitu mencari kebarangkalian. Okey, teknik ini cikgu namakan sebagai teknik tab for Y. Okey, tab for Y, dia ada dua cara guna. Yang pertama adalah untuk cari kebarangkalian, kita guna forward, iaitu kita guna calculator saja. Okey, cara dia macam mana? Okey, kita boleh buat sama dalam bentuk table ataupun kita buat tajuk-tajuk dia sajalah. So, dalam soalan ni cikgu guna tajuk-tajuk saja. Ada 4 tajuk atau 4 item yang pelajar perlu senaraikan, ya, iaitu yang pertama adalah X. X, okey. Kemudian daripada X kita akan tukar kepada Z. Okey. Daripada Z, kita dah dapat skor Z, kita akan lukis graf. So, daripada graf, kita akan gunakan kalkulator untuk cari kebarangkalian. So, kebarangkalian yang kita nak cari di sini adalah antara 35 dan 66. Jadi, kita boleh buat di sini P, ya, X-nya antara 35 dan 66. Okey. So, ada 4 perkara, 4 item ni. Buat senarai. Dan ingat, kita nak cari kebarangkalian, kita akan bekerja dari X kepada P. Dari kiri ke kanan. Okey, so kita dah tahu tadi ada dua nilai Z kita, iaitu 35 dan 66. Jadi kita senaraikan di bawah X ini, kita tulis dulu 35, 66. Okey, tujuannya cikgu nak supaya pelajar faham apa yang dimaksudkan dengan skor X, apa yang dimaksudkan dengan nilai normal. Okey, okey, daripada nilai normal X ini, kita akan tukar kepada skor Z-nya. Okey, jadi kita ada rumus Z sama dengan X tolak min persisian piawai. Jadi kita masukkan nilai, ya, Z kita ada 2X, maka ada 2Z. Jadi kita labelkan Z1 untuk Z yang pertama, iaitu bersamaan dengan X tolak min. X kita adalah 35. Tolak min kita adalah 48. Bagikan dengan sisian piawai kita adalah 6. Okey, dan kita tekan kalkulator, kita dapat bersamaan dengan negatif 2.167. Okey. Okey, kita dah dapat satu Z. Oleh kerana ada 2X, so ada 2Z. So, Z yang satu lagi adalah 66. Jadi, kita cari nilai Z yang kedua kita adalah 66 tolak 48 bahagi 6. Dan kita akan dapat ini bersamaan dengan 3. Okey, boleh? Okey. So, sekarang kita ada 2Z. Dan langkah seterusnya adalah lakarkan graf. Okey. So, grafnya satu saja. Kita lakarkan graf normal. Kenapa kita mesti lakar graf normal? Sebab kita nak tahu kawasan dia lebih besar ke, lebih kecil ke, di tengah ke, di tepi ke, kiri ke, kanan ke. Okey. So, ini graf normal. Tengah-tengah sini adalah kosong. Okey. So, kita tandakan, ya. Ini adalah graf Z. So, ada 2 Z. Z yang pertama negatif 2.167. So, negatif berada di sebelah kiri. So, tandalah dekat mana-mana. Sini negatif 2.167. Boleh? Okey, Z yang satu lagi 3, positif. Dia berada di sebelah kanan graf. Jadi, tandalah mana-mana pun, tandakan dekat sini adalah 3. Dan kita nak cari luas antara dia ataupun kebarangkalian antara dua skor Z itu, maka kita nak cari
luas yang inilah yang cikgu lorikkan ini. Boleh? Okey, so bila kita dah faham kita nak cari luas ini, maka kita boleh gunakan kalkulator terus untuk mencari luas ini. Okey, bagaimana? Okey, kita akan gunakan mode SD. Tekan on dulu. Tekan mode 2 kali. 1, 2. SD nombor 1. Jadi kita pilih nombor 1. Okey. Kemudian kita tekan shift 3. Ya, shift 3. Okey. Dia keluar PQR. Okey. Jadi untuk kawasan yang tengah ini kita akan gunakan kedua-duanya Q. Ya, Q akan baca dari 0 hingga negatif 2.167 dan dari 0 hingga 3 secara berasingan. Jadi kita cari dulu yang sebelah kiri. Okey. Kita pilih Q iaitu nombor 2. Tekan nombor 2. Kita masukkan skor Z yang sebelah kiri iaitu negatif 2.167. Okey. Negatif 2.167. Okey, kemudian kita tambah. Okey, tambah dengan tekan shift 3 lagi. Okey, kita pilih nombor 2. Okey, dan masukkan skor yang Z sebelah kanan iaitu 3. Okey, tutup kurungan. Okey, tekan sama dengan. So, kita dapat kebarangkalian kita adalah 0.98353. Okey, boleh. Okey. Jadi, kita boleh tulis saja di sini ini bersamaan dengan 0.98353. Okey. Itu kita dah dapat kebarangkalian. Okey, seterusnya cari bilangan pelajar yang mendapat markah di antara 35 dan 66 ini. Okey, selepas kita dapat nilai kebarangkalian, bila kita nak cari bilangan, kita darabkan dengan bilangan keseluruhan pelajar tersebut. Ya, iaitu bilangan pelajar. Okey, kita tuliskan di sini bilangan pelajar sama dengan 0.98353 darab dengan jumlah pelajar keseluruhan adalah 180 dan kita dapat N kita bersamaan dengan 177. Okey, boleh macam tu. Okey. Seterusnya untuk soalan 2, pelajar yang gagal dikehendaki menghadiri kelas pemulihan. Sekiranya 5% daripada pelajar tersebut menghadiri kelas pemulihan. 5% menghadiri kelas pemulihan maksudnya yang gagal inilah. Okey, cari markah lulus untuk peperiksaan matematik tambahan. Okey, di sini kita telah diberi 5% yang gagal. Ya, kita tahu yang gagal yang markah di belakang-belakang kan. So, apabila kita sudah ada nilai peratus, ya, kita boleh tukarkan kepada nilai kebarangkalian. Boleh? Okey. So, 5% bermaksud 5%, iaitu 0.05. Jadi, untuk menjawab soalan ini, ya, nilai kebarangkalian diberi, kita nak markah lulus dia. So, kita akan bekerja ke belakang. Jadi, cikgu masih gunakan teknik tab for Y. The same item, sama je tajuk dia, tapi kita bekerja backward. Okey. So, ingat 4 item itu adalah X, Z, graf dan P. P dekat sini adalah P, X-nya kurang daripada kan. Dia mesti yang markah lulus tu adalah kurang kan. Kurang daripada, katalah markah kita adalah M. Markah lulus kita M. Ya. Okey, 4 item ini. Jadi kita mulakan dengan kebarangkalian ataupun peratus kita 5% tukar kepada kebarangkalian, nilainya adalah 0.05. Jadi bahagian P kita dah isi, kita bergerak ke sebelah kiri, kita kena lakarkan graf. Okey, lakar graf normal ataupun kita terus kepada lakar graf Z lah. Ya, sebab kita lepas ni kita nak cari Z. So, kurang daripada ni di bahagian belakang. Jadi kita tandakanlah dekat sini. Inilah 0.05. 0.05 kat sini. Okey, so untuk dapatkan skor Z ini kita perlu baca sifir. Okey, so di sini ada sifir. Kita nak cari luas 0.05. Okey, so 0.05 berada di di sini 0.0505. Okey, nampak tu? Okey.
Okey. Saya besarkan sikit So ini dia 0.0505. Kita ambil yang hampir dan lebih besar. Okey, so dia berada di baris 1.6. Okey, rumah dekat atas ni adalah 4 dan kita tak nak 05 di belakang tu, jadi kita nak kena tolak 5. Jadi kita baca di baris yang sama, kita tolak 5 dekat sini, tolak 5. Tengok dia berada di rumah atas tu adalah 5. Okey, jadi skor Z kita adalah 1.645. Ya, 1.645. Okey. So balik semula kepada soalan. Kita dapati dia adalah 1.645 dan perhatikan Z kita berada di sebelah kiri, maka dia adalah negatif. Okey, boleh faham tu? Okey, so lepas kita dah dapat Z, kita kena tukar kepada X menggunakan rumus. Okey, apa rumus dia? So rumus kita adalah, kita gunakan rumus ni lah, Z sama dengan X tolak min per sisian piawai. Jadi Z kita negatif 1.645 sama dengan X kita tadi adalah M yang kita nak cari, kan? Tolak dengan min kita adalah 48, bahagi dengan sisian piawai kita. Bahagi dengan sisian piawai kita adalah 6. Okey? Jadi kita nak cari M tadi, maka M bersamaan dengan 6 darab dengan negatif 1.645, okey, tambah dengan 48. Okey, dan kita dapati M kita bersamaan dengan 38.13. Okey, so markah lulusnya adalah 38.13. Okey, boleh faham? Ya?